Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Tadi saya tersilap sign in sebab itulah dia jadi macam tu. Jadi saya terpaksa buka balik dan sign in yang lain lah. So sorry sebab lambat dekat situ. Okay, jadi kita continue saja. Saya tak boleh nak tunggu semua orang. So untuk topik hari ini kita akan belajar chapter baru, chapter 6, polynomials. Okay, kat sini nampak ni dia cakap learning is never done without errors and defeats. So come on guys. Jadi our lesson objective today, the first one to perform addition, subtraction and multiplications of polynomials. The second one to perform divisions of polynomials. And the third one to relate the remainder and factor theorems to solve the problem. So mungkin tak sempat untuk buat yang ketiga, kita boleh buat 1 dan 2 je lah. So what is polynomial? A polynomial in variable x is an expression involving power of x. The degree of the polynomial is the highest power of x occurring in the expression. So maksudnya polynomial ni sebenarnya dia adalah satu term yang mana dia ada x dan x itu mesti ada power of x. Dia mesti involve dengan power of x. Contohnya kalau saya ada x tambah 5x squared tolak 6 tambah 3x cube. Katakanlah macam ni Okay, so ini adalah considered sebagai polynomial di mana dalam expression ini dia ada x, variable x. Doesn't matter lah x ke y ke, tapi untuk ni ada x lah. So dalam variable x itu dia ada highest power dia 3. Dan ada lepas 3 ada 2 macam tu lah. So maksudnya dia ada highest power lah dekat sini. So highest power kat sini adalah 3. So itu adalah polynomial. Okay, kalau kita belajar masa dekat dalam chapter 3 binomial di mana kita ada 2 term sahaja. X tambah 2. Itu adalah binomial di mana dia ada 2 term. Tapi sekarang kita belajar polynomial, so dia ada involve banyak term dan dia ada banyak power lah untuk X itu. Okay. So dekat definition dalam mathematicalnya, a polynomial of degree n with real coefficient is an expression of the form an x to the power of n plus an minus 1 x to the power of n minus 1 plus an minus 2 x to the power of n minus 2 up to a1 x to the power of 1 plus a naught x to the power of naught. Okay, ni membawa maksud kalau contohnya saya ada degree dia n dia adalah 4. Jadi saya kena buat sampailah x power of kosong. Okay, itu baru consider sebagai polynomial lah. Dan kalau contohnya dalam polynomial tu tak tulis, maksudnya mungkin x power of something tu tak ada. Okay, contohnya saya ada x cube. Okay, sepatutnya selepas x cube kena ada x squared lah. 5x squared kononnya. Okay, tapi katakanlah saya tak ada x squared. Saya terus je 5x tolak 6. Okay, ini adalah polynomial juga. Cumanya x squared dia adalah kosong lah. Dia punya koefisien untuk x squared adalah kosong. Okay, so erti kata yang lain untuk polynomial, dia mesti ada degree n dan dia akan makin menurun. So start dengan degree dia dan makin menurun lah. Contohnya 4, 3, 2, 1, kosong. Untuk x kuasa untuk x kuasa n di sini. Ini. So degree dia ni akan menurun sampai ke kosong. Tapi untuk level awak, kita akan involve n dia adalah 4 saja maksimum. Bolehlah 5 tapi tak siap saya sampai 4 je lah. Tapi kalau dia lebih tu jangan marah saya lah. Okay. Kemudian n ni adalah non-negative integer. So dia hanya cover untuk n yang bukan negatif. Okay. Dia n power dia yang positif lah. Dan the coefficient of an minus 1, an minus 2, a1 up to a naught are real number. So untuk yang coefficient di hadapan dia ni coefficient di depan dia ni, dia adalah real number. It can be anything lah. Okay. The coefficient an is called the leading coefficient of the polynomial. So yang ini adalah dikenali sebagai leading coefficient. Maksudnya first coefficient untuk polynomial tersebut. Okay. So dekat sini degree dia adalah considered sebagai power yang paling tinggi. Okay, itu considered sebagai degree. Contohnya kalau saya ada tadi di kawasan ini x kuasa 3 dengan x kuasa 2 dengan x kuasa 1. So siapa yang paling tinggi adalah 3 kan. Jadi itu adalah degree. Okay, jadi degree dia ditentukan oleh di power yang paling tinggi. Okay. Itu adalah serba sedikit tentang polynomial. So erti kata yang lain, polynomial ni benda yang senang saja, expression yang senang yang involve dengan x dan dia ada power. Itu je. Okay.
So operasi yang terlibat untuk polinomial ini dia boleh ada 4 di mana dia boleh jadi ada addition, subtraction, multiplication ataupun division. So untuk addition dan juga subtraction dia sangat senang di mana kita hanya tambah dengan tolak dia yang sama term sahaja. Okay, dia kata can be performed by collecting like terms. Maksudnya x kuasa 1 tambah dengan x kuasa 1. X kuasa 3 tambah dengan x kuasa 3 ataupun x kuasa 2 tolak dengan x kuasa 2 je. Dia kena tambah ataupun tolak yang sama term. Okay. Untuk multiplication pula, it can be performed by every term in one polynomial is multiplied by each term in the other polynomial. Maksudnya multiplicationnya dia akan expand saja satu-satu setiap term dekat dalam polinomial itu dengan lagi satu term dekat another polynomial. Okay. Contoh kalau saya ada x plus 3x squared tolak 5 darabkan dengan x tolak 6x cube macam tu. So saya expand dia satu-satu. Ini satu term expand, ini satu term expand. Ini satu term expand, ini satu term expand. Ini satu term expand, ini satu term expand. So setiap term dekat dalam ini untuk polinomial pertama mesti darab dengan setiap term dekat dalam polinomial yang kedua. Itu adalah multiplication dalam polinomial. Kemudian division. So division can be performed by using long division and can be expressed in the form Px equals to dx qx plus rx ataupun Px over dx equals to qx plus rx over dx. Untuk division ini kita kena guna long division. So apa itu long division? Yang ni lah. Ada yang bus method tu. Contohnya saya ada x tambah 5x squared tolak 6 bahagi dengan x tolak 3. Jadi yang dekat sini namanya adalah pembahagi, divisor. Okay, so kita denote dia sebagai huruf D. Okay, yang ini pula adalah polinomial. So kita denote dia sebagai P. Okay, yang ke atas ni namanya adalah quotient. So kita denote dia sebagai Q. Okay, so basically-nya kalau dalam bentuk general dia akan jadi macam ni lah. P dividekan dengan D, saya akan dapat Q di atas. Okay, di atas saya namakan dia sebagai Q. Alamak, tak nampak pula. Okay, dan kalau ada remainder dia akan jadi R di bawah. Okay, so P divide dengan D, D tu divisor, P tu polinomial, akan dapat Q, Q ni di atas ini, Q, dan dia akan dapat remainder kalau di bawah ini. Di bawah tu nama dia remainder. Okay, macam awak divide biasa je lah. Contoh 5 bahagi 1. 5 bahagi 4. So awak akan buat apa? So sini 1, sini 4. 5 tolak 4 jadi 1. So 1 dekat sini adalah namanya Q. 4 dekat sini namanya divisor. 5 dekat sini namanya polinomial. Dan 1 di bawah ini adalah remainder. Okay, lepas tu awak susun saja terms tu dekat dalam equation ini. So polinomial boleh dibentuk dalam bentuk divisor darab Q tambah R ataupun P over D, okay, polinomial over divisor sama je dengan QX tambah RX over divisor. Okay, either one awak boleh tulis bentuk division ini. Okay, itu adalah operasi yang terlibatlah dalam polinomial. Ada soalan ke kat sini? Jelas ke semua? Jelas, madam. Okay. So kita try buat example untuk kita uji sedikit. Sorry lah, bising sangat dekat sini dengan Santai madam. tak apa dengan anak saya, dengan apa ada kontraktor kat sebelah, ya Allah, sebabut tu. Tak apa madam. Okay. Jadi kita teruskanlah dengan example satu ni. Given polynomial adalah 2x to the power 4 minus 5x cube minus 4 and qx equals to x to the power 4 plus x cube plus 3x squared plus 4x. So cari px tambah qx dan juga px tolak qx. Okay.
Macam mana? Sebelum saya pergi ke example ini, sekejap saya terlupa ada pengumuman dekat sini. Saya cancelkan kelas F8. Selepas ni F8 kan, pukul 11. Ke F7? Oh, tak ingat. F7 kot? F7 pukul 11. F7 Betul madam, tak? F7. Ya, F7. Saya cancel kelas saya ada hal yang tak dapat dielakkan. Saya terpaksa pergi ke airport. Jadi saya terpaksa cancelkan kelas kita pukul 11 pagi. Saya akan ganti dia pada hari Sabtu malam. Sabtu. Okay, madam. Nanti saya explain balik dulu. Nanti saya bagi tahu balik semula dalam grup. Tapi saya ganti dia pada hari Sabtu malam lah. Dengan F8 juga. F8 pun saya ganti dia dengan Sabtu malam. Instead of Jumaat malam. Sebab ada hal juga Jumaat tu. So Sabtu malam tu saya free. Jadi kalau awak free boleh datang. Kalau awak tak free tak apa je. Saya tengok mana yang free je. Maksudnya siapa yang free datang je lah. Nanti saya beritahu masa dia. Okay. So untuk kelas yang selepas ini pukul 11 tak ada lah. Jadi awak boleh free lah. Awak boleh berehat. Ya Allah, bising lah. Sekejap. Okay, so example 1. So yang ini dia hanya nak tambah sahaja dua polinomial ini dan kita tambah je macam biasa. Jadi Px adalah 2x kuasa 4 tolak 5x kuasa 3 tolak 4. Okay. Kemudian kita tambahkan dengan Qx punya polinomial iaitu x kuasa 4 tambah x kuasa 3 tambah 3x kuasa 2 tambah 4x. Okay. Kemudian kita tambah je macam biasa. So yang mana ada x kuasa 4 dengan x kuasa 4 tambahkan. Okay, so kita ambil yang term yang sama sahaja. Jadi 2 tambah dengan 1 dapatlah 3. So kita akan dapat sini adalah 3x kuasa 4. Okay, kemudian negatif 5x kuasa 3 tambah dengan 1x kuasa 3. So negatif 5 tambah 1, negatif 4. Kemudian kita ada constant, kat sini tak ada constant, so kita akan jadi minus 4 lah. Sebab minus 4 plus 0 which is minus 4. Kemudian kat sini ada 3x kuasa 2 tapi sini tak ada, which means kita ada kosong x kuasa 2 lah. So kosong tambah dengan 3, so kita akan dapat 3x kuasa 2. Kemudian sini kita ada 4x tapi sini tiada, sini maksudnya kosong x. So kosong x tambah dengan 4x, so kita akan dapat 4x. Saya suruh dia akan jadi macam ni lah. Kalau awak nak susun dia lagi cantik pun boleh. Di mana dia akan jadi positif 3x squared tambah 4x tolak 4. Okay, sebab dia punya polinomial dia memang duduk yang paling besar hingga ke paling kecil. Okay. So itu adalah untuk Px tambah Qx. So kalau saya nak cari Px tolak Qx. Okay, so Px tolak Qx, so sama je 2x kuasa 4 tolak 5x kuasa 3 tolak 4 tolak dengan Qx, x kuasa 4 tambah x kuasa 3 tambah 3x kuasa 2 tambah 4x. So kita tolak sahaja yang sama term. So 2 tolak dengan 1, so saya dapat 1x kuasa 4. Kemudian negatif 5x kuasa 3 tolak dengan 1x kuasa 3, so kita akan dapat negatif 6x kuasa 3. Sini pun sama, tak ada constant, so kita akan dapat negatif 4. Kemudian sini adalah kosong x kuasa 2, sini pula 3. So kosong tolak 3, so kita akan dapat negatif 3x kuasa 2. Kemudian sini ada kosong x tolak dengan 4x, so kita akan dapat negatif 4x. So as a whole dia akan jadi x kuasa 4 tolak 6x kuasa 3 tolak 3x squared tolak 4x tolak 4 lah. Okay, ada soalan di sini? Tidak, madam. Okay. Direct question. Oh dia? Okay, madam. Okay. Alright, good. So kita pergi kepada example yang seterusnya.
So untuk example 2, given px equals to x squared minus x minus 1 and qx equals to 2x cubed minus x squared plus 1, determine 4 times qx and px times qx. So yang ini adalah multiplication. So untuk yang 4 darab qx, so kita darab je macam biasa. Qx adalah 2x cubed minus x squared plus 1. Darab je lah. 4 darab 2 dapat 8x cubed. 4 darab negatif 1, so negatif 4x squared. 4 darab 1 positif 4. Ni direct je lah. Okay, darab macam biasa. Okay, cuma untuk darab P dengan Q ni, Px darab Qx. So, P adalah polinomialnya x squared tolak x tolak 1. Qx polinomialnya 2x cube tolak x squared tambah 1. So, yang ni kita kena darab satu-satu lah. So, yang mana x squared darab dengan 2x cube, saya akan dapat 2x kuasa 5, okay. X kuasa 2, X kuasa 3, indices. Bila darab, jadi tambah. Okay, so dia jadi X kuasa 5. Nak tengok sama-sama. Tengok sama-sama, boleh. Ni, si Husna. Husna, tengok sama-sama. Sini. X kuasa 2 darab dengan X kuasa 2. So kita akan dapat negatif X kuasa 4. Okay, kemudian X kuasa 2 darabkan dengan X dengan 1. So kita akan dapat positif X squared. Okay, dan seterusnya lah. Kemudian negatif X darab dengan 2X cube. Nak buka cerita? Sibuk lah. Okay. So sini akan dapat, apa dia tak mau. Sekejap Okay, so kita sambung. Negatif X darab dengan 2X cube. So kita akan dapat sini adalah negatif 2X kuasa 4. Kemudian negatif X darab dengan negatif X squared. So kita akan dapat positif X kuasa 3. Kemudian negatif X darab dengan 1. So kita akan dapat negatif X. Kemudian kita teruskan lagi untuk negatif 1 darab dengan 2X cube. So kita akan dapat sini negatif 2X cube. Negatif 1 darab dengan negatif X squared. So kita akan dapat positif X squared. Kemudian negatif 1 darab dengan 1. So saya akan dapat positif negatif 1. Okay, ada yang saya salah ke? Kalau saya salah beritahu Okay, lepas tu saya simplify saja. Yang ni apply balik lah yang common term untuk addition tu. So X kuasa 5 tak ada, so dia salin je. Negatif X kuasa 4 tolak 2X kuasa 4, so kita dapat negatif 3X kuasa 4. Kemudian X kuasa 2 tambah dengan X kuasa 2, so saya dapat 2X kuasa 2. Kemudian X kuasa 3 tolak 2X kuasa 3, so saya akan dapat negatif X kuasa 3. Kemudian negatif X, kemudian tolak 1. Okay, boleh semua? So ni easy je lah, dia direct je. Okay. Kemudian kita tengok pula untuk example yang ketiga. So dia suruh divide, okay. So macam tadi kita dah terangkan kepada kamu untuk division, okay. Division is of polynomial, dia mesti involve dengan Px sama je dengan, dia punya form dia akan jadi Px over Dx, di mana kita akan dapat hasil kat atas ni adalah Qx dan bila kita buat akan ada remainder, itu adalah Rx, okay. So ni membawa maksud remainder, tulis. Ini adalah remainder. Ini adalah polinomial. So ini adalah quotient namanya. So ini adalah divisor. Okay. So cara kita nak buat tu pun di long division ini kita macam apply macam sekolah menengah dulu. Ataupun masa awak long division guna bus method tu. Ni nama dia bus method.
Macam contohnya macam tadi saya katakan, katalah saya ada 80 nak bahagikan dengan 5. So kita akan ambil dulu yang pertama ni di mana dia nombor 8 kan. So nak darab dengan berapa supaya saya boleh masukkan 8? Tak ada. Jadi nombor paling terdekat adalah 5. Jadi 5 darab berapa supaya dapat 5? So 5 darab 1 lah. So dapatlah 5. Sebab tu sini jadi 1, kemudian ni 5. So 8 tolak 5 dapat 3. Kemudian yang kosong kat belakang ni kita bawa turun dia. So dia jadi 30. Kemudian nak dapatkan 3 tak boleh sebab dia kecil. Jadi kita ambil 30. 30 adalah darab dengan berapa dapat 30? Darab dengan 6. So dia akan jadi sini 30. Kemudian kosong-kosong. So maksudnya remainder dia kosong. Okay, dia sama je konsep yang sama. Kita akan guna. Cumanya kali ni dia guna X. Itu je lah beza dia. Okay. So kita tengok untuk yang A ini. X squared tambah 2X tolak 5 bahagikan dengan X. So maksudnya ni adalah polinomial dan ini adalah divisor. Okay. So kita tulis cara tulisan dia Px adalah dx qx plus rx. Ataupun Px over dx adalah qx plus rx over dx. Okay. Pandailah awak nak hafal dia macam mana Okay, tapi inilah cara dia. Tulisan dia dalam bentuk long division. Okay. So saya ada Px nak dividekan dengan X. Jadi untuk A ini X squared tambah 2X tolak 5 dividekan dengan X. Okay. So sekarang ini kalau kita tengok dalam sifir X, kan kalau kita tengok sifir X kan. So ni sifir X. Ini nombor 1. 1 darab X dapat X. Salah. Kan. Kalau sifir X, so kita akan jadi X. Kemudian, no, tak ada. Maafkan saya. Tak. So ini macam ni, saya nak masukkan X squared. So saya kena darab dengan berapa supaya saya dapat X squared? Itu. So saya kena darab dengan X. Sebab bila X darab dengan X, saya akan dapatlah X squared. Jadi saya bolehlah masuk dia. So ni akan jadi, sini adalah X. So sini akan jadi X squared. Okay. So X darab X dapat X squared. Okay, jadi saya minus. Okay. X darab X dapat X squared. Okay. Kemudian yang tak ada terlibat, kita hanya salin balik. Okay. So dia akan jadi X squared minus X squared mati. So dia akan left dekat kita adalah 2X tolak 5. Okay. So now nak masukkan 2X. Saya kena darab dengan 2. Sebab sini X. So saya darab dengan 2. Positif 2. So positif 2 darab X. So saya akan dapat 2X. So sini akan jadi 2X. Okay. Yang ini tak ada apa-apa. Buat turun je lah. So ni tolak. So ni akan jadi kosong. So ni akan left dekat kita negatif 5. So negatif 5 tak boleh nak buat apa-apa dah. Sebab negatif 5 adalah yang paling kecil. Okay. Jadi kita akan leftkanlah dia macam tu. So T kata yang lain, negatif 5 yang akan jadi remainder lah. Ni akan jadi remainder. Okay, so cara tulisan dia as a whole dia akan jadi beginilah. X squared tambah 2X tolak 5. Kita dividekan dengan X. Dia sama je dengan kita punya QX adalah X tambah 2 tambah remainder kita adalah negatif 5 over divisor kita X. Okay, boleh nampak tu kat sini? Kan saya cakap seorang-seorang ni? Okay ke tak? Okay. Ini kalau tulisan yang P over D. Kalau tulisan yang PX saja, X squared tambah 2X tolak 5 sama je dengan X tambah 2 darab dengan X tolak 5. Dia boleh tulis mana-mana lah tulisannya. Okay? Okay, madam. Alright, okay. Apa kita buat lagi example supaya awak nampak? Okay, kita try tengok untuk yang B.
Dia kata 2x square tambah 3x tolak 6 dividekan dengan x tambah 1. Okay. So, saya ada 2x square tambah 3x tolak 6. Saya nak dividekan dengan x tambah 1. Okay, ni sifir dia x tambah 1. Okay. So, saya nak start dengan 2x square ni. Saya nak mansuhkan dia. Jadi, saya hanya fokus di hadapan sahaja. Okay. So, saya ada 2x square. Jadi, dekat sini saya boleh darabkan dengan 2x. Sebab kalau saya darabkan x saja, saya akan dapat x square. Tak boleh, saya nak masukkan 2x square. Jadi, apa yang buat? Saya akan letak 2x. So, bila saya darab 2x dengan x, saya akan dapat 2x square. Okay. So, kita akan jadi beginilah. Sini jadi 2x. So 2x darab x akan jadi 2x squared. 2x darab 1 akan jadi 2x. Okay, nampak 2x ni awak bukan sekadar untuk x saja. Awak buat untuk x tambah 1. Cumanya untuk permulaan, untuk awak cari quotient di atas ini, nilai dia apa, awak fokus di depan sahaja. Fokus yang mana boleh cancelkan 2x squared. Okay, lepas tu nanti dia go with the flow. So kat sini kita buat 2x. Sebab apa 2x bila kita darab dengan x tambah 1, kita akan dapat 2x squared tambah 2x. So yang kat belakang ni tak kisah. Yang pasti yang depan ni kita dah masukkan dia. Okay, so aim dia adalah untuk masukkan di hadapan dahulu. Okay, jadi 2x squared tolak dengan 2x squared mati. 3x tolak dengan 2x. So kita akan dapat positif x. So mana yang tak terlibat kita salin balik ke bawah. X tolak 6. Okay, so sekarang ni saya nak masukkan x. Saya bukan nak masuk, saya memang nak masukkan x tolak 6. Cumanya kita tengok satu-satu, kita tak tengok semua. Kita tengok satu saja term. So saya nak masukkan x di sini. So nak masukkan x di sini, saya kena darab dengan supaya saya dapat x which is 1 sajalah. Okay, sebab bila saya darab dengan 1 darab dengan x, saya akan dapat x. Lepas tu dan seterusnya. Okay, so sini akan jadi plus 1. So 1 times x, so dapat x. 1 times 1 dapat 1. So bila kita tolak, x tolak x ni matilah. Okay, jadi negatif 6 tolak 1 negatif 7. Okay, so sekarang negatif 7 ni tak boleh nak buat apa-apa dah. Sebab dia yang paling kecil. Sebab dia tak ada x kan. Jadi dia tak boleh buat apa-apa. So itu adalah remainder dia. Okay, so far boleh ikut saya? Boleh, madam. Boleh, Okay, madam. Boleh, madam. Boleh. So sini akan jadi 2x squared tambah 3x tolak 6 bahagikan dengan x tambah 1 sama je dengan 2x tambah 1 tolak 7 per x tambah 1. Okay, boleh tulis macam ni ataupun 2x squared tambah 3x tolak 6 sama je dengan 2x tambah 1 darab x tambah 1 tolak 7. Okay, mana-mana yang awak suka tulisannya. Tapi dalam tutorial tak silap saya dia suruh either one. Kadang-kadang dia kata dalam form ini, so awak kena tulis dalam form inilah. Kadang-kadang dia suruh form ini, jadi awak kena tulis dalam form ini. Tapi yang ni sebab kita nak belajar dan kuliah aja, jadi saya tunjuk dua-dua. Okay, itu baru B. Okay, saya teruskan dengan C. Dividekan 2x kuasa 4 tambah 8x kuasa 3 tambah 2x tambah 8 by 2x plus 8. Okay, jadi dividekan adalah 2x power 4 plus 8x cube plus 2x plus 8. So dividekan dengan 2x tambah 8. Okay. Jadi dekat sini kita guna pen hitam lah. Saya nak masukkan 2x kuasa 4. Sekarang saya dah ada 2x. Jadi saya kena darabkan lagi dengan x kuasa 3. Okay, sebab bila x kuasa 3 darabkan dengan 2x, saya akan dapat 2x kuasa 4. Okay, jadi sini akan dapat x kuasa 3. So sini akan jadi 2x kuasa 4. Okay, kemudian ada 8 kan? Darab lah. So jadi 8x kuasa 3. Okay, kemudian kosong ni kosong. Okay, dan kita akan left dengan 2x tambah 8. Okay, so yang 2x tambah 8 ni untuk kita masukkan dia, kita hanya darab dengan 1. Sebab 1 darab 2x tambah 8, saya akan dapat sini 2x tambah 8. So kosong. So maksudnya kat sini tak ada remainder lah. Jadi bila nak tulis,
2x kuasa 4 tambah 8x kuasa 3 tambah 2x tambah 8. Kita bahagikan dengan 2x tambah 8 sama je dengan x cube tambah 1 tambah kosong. Tak payah tambah kosong lah. So dia akan jadi x cube tambah 1 sebab remainder dia kosong. So kalau remainder kosong kita tak tulis. Jadi kat sini kita hanya tulis x cube tambah 1. Ataupun boleh tulis dalam bentuk begini. 2x kuasa 4 tambah 8x kuasa 3 tambah 2x tambah 8 sama je dengan x cube tambah 1 darab dengan 2x tambah 8. Okay, either one. Okay, semua orang boleh follow saya? Boleh. Alright. Boleh madam. Okay, kemudian kita teruskan dengan soalan D. So dia kata divide x cube minus 1 by x plus 2. Maksudnya saya kena dividekan x cube minus 1 dengan x plus 2. Jadi x cube minus 1 dividekan dengan x plus 2. Okay, so saya nak masukkan x cube, so saya kena letak x kuasa 2. Okay, nak guna lain pen. X kuasa 2. So x kuasa 2 darab x saya akan dapat x cube. Okay, kemudian tambah dengan 2x kuasa 2. Okay, kemudian kosong tolak 2x squared. Sebab kat sini tak ada x squared So maksudnya tak ada x squared dia jadi kosong lah. So kosong tolak 2. So dia jadi sini adalah negatif 2x squared. Kemudian kita ada baki negatif 1 kan, so bawa turun negatif 1. Okay, nampak ke? Okay, lepas tu saya nak masukkan negatif 2x squared. Jadi sini saya dah ada x, so saya darab saja dengan negatif 2x. Sebab bila saya darab dengan negatif 2x, saya akan dapat negatif 2x squared. Okay, kemudian 2 darab dengan negatif 2x, so dia jadi negatif 4x. Okay, kemudian kita tolak. Ni kosong. So sini tak ada x, kat sini tak ada x, so dia jadi kosong x sebenarnya. So kosong x tolak dengan negatif 4. So negatif-negatif dapat positif. So we got 4x. Okay, kemudian buat turun negatif 1. So 4x minus 1. Okay, kemudian kita nak masukkan 4x ini. So saya kena darab ni 4. Sebab 4 darab dengan x saya akan dapat 4x. Kemudian 4 darab 2 dapat 8. Okay, so minus. So 4x minus 4x 0. Negatif 1 minus 8 negatif 9. Kemudian negatif 9 ni nak masukkan tak boleh sebab dia paling kecil. Jadi dia adalah remainder lah. So dekat sini kita akan dapat x cube minus 1 dividekan dengan x tambah 2 sama je dengan x squared tolak 2x tambah 4 tolak 9 per x tambah 2. Okay, ataupun x cube minus 1 sama je dengan x squared tolak 2x tambah 4 darab x tambah 2 tolak 9. So mana-mana satu cara tulisan long division. Okay, boleh kan ni? Boleh. Okay. Kemudian kita tengok soalan yang terakhir, soalan nombor 5. Okay. So dia kata dividekan 7 tolak 6x squared tambah 2x kuasa 4 dengan x squared tambah 5. Okay. So untuk yang ini, polinomial dia tak susun ni, dia susun terbalik kan. Sepatutnya highest power duduk depan. Jadi untuk long division macam tu juga. Kita kena highest power yang duduk depan. Tak boleh highest power tu duduk belakang. Walaupun soalan dia suruh bagi macam ni, jadi awak kena susun dia supaya highest power duduk di hadapan. Okay, jadi untuk yang ini, so dia akan jadi macam ni lah. 2x kuasa 4, kemudian tolak 6x kuasa 2 tambah dengan 7. Okay, kemudian kita akan dividekan dengan x squared tambah 5. Macam tu. Okay, dia tak boleh yang paling kecil duduk depan. Salah. Dia mesti yang paling besar yang duduk di hadapan. Okay, kemudian kita pun buat je lah. Nak masukkan 2x kuasa 4, so saya kena darab kat sini 2x kuasa 2. So 2x kuasa 2 darab dengan x kuasa 2, saya akan dapat 2x kuasa 4. Maksudnya akan jadi 2x kuasa 4. Kemudian 2x kuasa 2 darab dengan 5, saya dapat 10x kuasa 2. Okay, kemudian kita minus. 2x kuasa 4 tolak 2x kuasa 4,
mati. So negatif 6 X kuasa 2 tolak dengan 10 X kuasa 2. So kita akan dapat negatif 16 X kuasa 2. Kemudian bawa turun 7, so jadi plus 7. Okay, then kita nak masukkan negatif 16 X kuasa 2. So kita akan letak sini tolak 16. So apa? Sebab negatif 16 darabkan dengan X kuasa 2 di sini. So saya akan dapat negatif 16 X kuasa 2. Kemudian negatif 16 darab 5. So dapat negatif 80. Okay, kemudian kita simplify dia. So negatif 16 tolak dengan negatif 16 cancel. Mati So 7 tolak negatif 80 saya dapat positif 87. Kemudian 87 tu kita tak boleh nak masukkan. Sebab itu je yang paling kecil. Okay, jadi itu adalah remainder kita. So, as a whole 2x kuasa 4 tolak 6x kuasa 2 tambah dengan 7 bahagi dengan x squared tambah 5 sama je dengan 2x kuasa 2 tolak 16 tambah 87 per x squared tambah 5. Okay, ataupun tulisan awak 2x kuasa 4 tolak 6x kuasa 2 tambah 7 sama je dengan 2x kuasa 2 tolak 16 darab dengan x squared tambah 5 tambah 87. Okay, ada soalan di sini? Okay. Kemudian kita akan masuk dengan teorem. Okay. So saya terlaju sikit lah dekat sini. Sekejap sebelum tu saya nak tak nak, bukan ini. Macam mana tutorial? Ni dia tutorial. Okay. So nanti bolehlah tengok soalan polinomial untuk yang question number 1 until number 4 di sini. Ada sikit saja, 4 soalan je untuk soalan tutorial kamu. Okay, so try lah buat dia. Okay, kalau ada masalah nanti boleh bagi tahu dekat dalam group. Okay, kemudian kita pergi kepada lesson objektif yang seterusnya iaitu kita kena guna remainder theorem. Dan apa tak lesson objektif seterusnya? Relate the remainder and factor theorem to solve problem. So maksudnya kita nak guna remainder theorem ataupun factor theorem untuk kita cari, untuk kita solvekan problem yang dibagilah. Okay. Jadi, okay. So untuk teorem remainder, so remainder theorem ni adalah apa? Remainder theorem ni adalah satu teorem yang mana kita nak cari remainder dia tanpa kita guna long division. Saya terus ringkaskan. Kat sini remainder theorem membawa maksud kita guna teorem dia untuk kita skip long division supaya kita dapat nilai remainder. Macam tu. Okay, nama pun remainder kan. Jadi kita skip long division dan kita tahulah remainder dia apa. Okay, so macam mana nak cari dia? Okay, dia bagi tahu bila polinomial Px kita dividekan dengan satu linear factor x minus a, jadi remainder dia akan dapat PA. Okay, maksudnya kalaulah saya ada satu polinomial tadi, okay, macam contohnya soalan A lah, okay, yang tadi kita buat A ni tadi. Okay, kita dapat remainder kita negative 5 kan? Okay, tapi kita tahu remainder kita negative 5 apabila kita menggunakan long division. So sekarang ini tanpa saya guna long division ini, saya tahu dah pun remainder dia adalah negative 5. So macam mana nak buat? Okay, saya buat kat sini So saya tahu Px saya adalah x squared tambah 2x tolak 5. So saya punya divisor saya adalah x. Okay, jadi mana tak? Okay, so dia kata kalaulah Px ini dividekan dengan satu linear factor x minus a, jadi remainder dia adalah PA. So mana nak dapatkan PA ni? PA ni adalah bila dia datangkan linear factor dia ni kena equatekan dengan kosong. Okay, sebab x minus a sama dengan kosong, maka x sama dengan a. Jadi x ini kita gantikan dengan a ini, so dapatlah kita PA. Boleh nampak tak dekat sini?
Boleh faham ke? Boleh so maksudnya kita hanya nak guna teorem ini di mana nak dapatkan nilai X dia, okay, nak dapatkan nilai X dia, kita kena linear faktor tadi tu ikutkan je dengan kosong. So kita akan dapatlah X sama dengan A. Jadi kita nak cari PA. So bila kita dapat PA, kita akan dapat satu nilai. So nilai tersebut adalah remainder dia. So kita uji tadi soalan A tadi. Okay. So kita tahu PX kita adalah X squared tambah 2X tolak 5 dan divisor kita adalah X. Jadi untuk kita dapatkan remainder dia tanpa kita guna long division, so kita kena ikutkan dia equals to 0. Divisor dia kena equals to 0. So divisor must be equals to 0. Jadi X kita equals to 0. So dekat sini kita nak cari P0. Okay. So bila kita substitute masuk ke dalam equation kita, 0 squared tambah 2 darab 0 tolak 5. So kita akan dapat negatif 5. So our remainder adalah negatif 5. So ngam tak dengan remainder kita kat sini? So ngam lah. Okay, itu saja cara dia kita guna remainder theorem. So sangat easy lah, direct berbanding kita guna remainder, guna long division. Tapi untuk soalan memang dia suruh cari guna long division pun. Cumanya ada kemudahan apabila kita nak cari unknown, untuk polinomial kita ni ada unknown. So kita boleh guna teorem tersebut. Okay, kalau macam ni kan direct je. Okay, ataupun kita try buat lagi untuk yang B ni Kita tahu remainder dia adalah negatif 7 kan. Sekarang kita nak guna remainder theorem untuk kita buktikan betul tak dia negatif 7. Jadi katalah kita buat ni, untuk B ni polinomial kita adalah 2x squared tambah 3x tolak 6. Divisor kita adalah x tambah 1. So first untuk guna remainder theorem, divisor saya kena equals to 0. Okay, jadi x tambah 1 kena kosong. So x akan sama dengan negatif 1. Okay, jadi bila x dah sama dengan negatif 1, maksudnya saya nak cari P negatif 1. Okay, so P negatif 1 adalah 2 negatif 1 squared tambah 3 negatif 1 tolak 6. So, kita pun kira 2 negatif 1 squared which is 1, 1 times 2 adalah 2, 3 tolak 1 adalah 3 tolak 6. So 2 tolak 3 negatif 1 minus 1 which is negatif 7. So kita dapatlah buktikan sini remainder kita adalah negatif 7. Remainder kita guna long division pun negatif 7. Jadi erti kata yang lain, bila nak guna remainder theorem, pastikan divisor equals to 0. Kemudian P masukkan polinomial kita di mana X dia tu adalah bersamaan dengan yang divisor equals to 0 tadi. Okay, easy lah, easy. Dia direct je. Okay, itu kalau dia adalah linear factor. Okay, kemudian kita baca lagi. When a polynomial Px is divided by a quadratic expression ax squared plus bx plus c, ni ax squared plus bx plus c, then the remainder is rx equals to ax plus b. Kalau linear factor tadi, kita cakap remainder dia adalah PA. Tapi untuk yang ini, bila dia polynomial kita kena divide dengan satu kuadratik, divisor kita adalah kuadratik, maka remainder kita akan jadi linear function. Okay. Kalau dibahagi dengan linear faktor, divisor kita adalah linear, remainder kita akan dapat constant. Sebab tu tadi kita dapat negative 7, negative 5. Okay. Tapi kalau kita dividekan dengan kuadratik, kita akan dapat remainder kita adalah linear. Okay. Okay, contoh contoh. Alah, contoh ni tak ada kat sini, kejap. Saya ambil kat sini lah. Ya, ada tak contoh yang saya bagi long division Sekejap saya bagi long division yang ada kuadratik. Ni contoh B ni Okay, kita try buat x cube minus 2x plus 5 dividekan dengan x squared tambah 3. Okay, kalau kita guna long division, so kita akan dapat macam ni. So kejap, dia jadi x cube. Kenapa ni? Oh, kecil sangat. Okay. X cube. Betul lah kecil. Okay. X cube tolak 2x tambah 5 kita bahagikan dengan x squared tambah 3.
Okay, so kita akan dapat apa sini? Sini kita darabkan dengan X. So sini akan jadi X cube tambah 3X. Kita minus. So ni negatif 2 tolak 3, negatif 5X. Bawa turun ni tambah 5. Okay, kemudian kita tak boleh nak buat apa-apa dah sebab dia paling kecil. Jadi kalau kita perasan dekat sini, remainder kita adalah negatif 5x tambah 5. Maksudnya dia adalah linear function. Okay, negatif 5x tambah 5. So sama juga dengan kita punya remainder theorem ni. Kalau kita nak cari di mana divisor kita adalah kuadratik, ini divisor kita kuadratik So kita mesti dapatkan kita punya remainder dalam bentuk linear function. So cara dia macam mana? Sama juga divisor kena equals to 0 juga. Ya. Betul ke? Tengok balik. Ya betul. Divisor dia kena equals to 0 dulu. Okay, contohnya lah kan kalau saya buat soalan ini. Kejap X squared tambah 3 kalau divisor saya, kalau saya simplify ni. So sini akan jadi macam ni. Tak boleh disimplify ni. Kejap akan dapat real number. Kejap. Akan dapat imaginary number ke? Kejap macam mana nak buat Lupa sudah saya. Tak apalah. Kita berhenti dulu kat sini. Nanti saya cari dulu macam mana nak buat dia. So saya akan bagi dalam video nanti. Okay, saya pun lupa sudah macam mana nak guna remainder theorem yang kalau dia melibatkan kuadratik. Nanti saya cari dulu. Okay, so kita berhenti dulu dekat sini. Sebab dah habis dah pun masa. Lagi 5 minit lagi pun so tak apa. Kita berhenti dulu kat sini. Nanti saya dapatkan dia punya ini. Nanti kan salah pula saya mengajar awak. Okay. Cumanya kita punya pernyataan kat sini dah betul dah lah. Tapi guna remainder theorem saya lupa dah macam mana nak buat. Okay. So kita berhenti di sini ya. Thank you everyone. See you guys. Thank you, madam. 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 See you guys. See you. Thank you, madam. Bye. Thank you, madam. Thank you, madam.